Tu dah. Lilin siap pasang lilin apa. Makan ni mati. Astagfirullah. Ya Allah. Selesai. Keluar. Ya Allah. Benar. Tak tahu. Benar. Pergi tengok. Ya Allah. Ladies and gentlemen, welcome to Kimpochi TV. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kimpochi TV. Okay, kita menyepi selama 2 minggu. Okay, tak upload video sebab ada hal-hal tertentu yang terpaksa diuruskan dan terpaksa postpone untuk video seterusnya. So, minggu ini, pada hari ini, kita akan upload new video. Okay, kali ni video dia still kisah seram sebab korang suka sangat kisah seram kan. Korang enjoy. Aku pun tengok korang enjoy. So, kali ni aku nak cerita pasal kisah seram daripada kisah seram sekolah. Okay. Kali ni agak quite too scary sebab sama sekolah ini memang betul-betul based on true story. So sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua kerana telah support video sebelum ni. Yang 2 video sebelum ni, Alhamdulillah korang telah support dan mendapat sambutan daripada korang semua. Terima kasih sangat kepada korang semua. Yang mana belum subscribe tu boleh tekan butang subscribe kat tepi tu, like, comment and share. Okay, jom without wasting any time, let's get started. Kisah seram pertama iaitu semasa aku berada di sekolah menengah. Masa tu aku dalam sekitar umur 14, 15, 16, 17 tahun macam tu lah. Okay, kisah seram ini berlaku semasa time tu aku ada kelas malam, iaitu kelas tambahan lah. Selalunya kalau sekolah menengah ni famous dengan kelas tambahan lah. Nak kalau kita ni nak peksa besar macam PMR ke, aku dulu PMR bukan PT3 lagi, PMR ke SPM ke. Okay, so waktu tu aku nak ambil SPM masanya. So nak jadikan cerita, malam tu ada kelas tambahan subjek yang agak susah jugalah, tapi biar je lah kan subjek tu. Lepas tu kelas aku gabung dengan kelas pertama dengan kelas kedua. Aku kelas kedua je, tak mampu nak kelas pertama sebab aku ambil subjek account je, tak ambil subjek pure science sebab tak layak. Memang tak layak. So aku ada kelas tambahan tu, and then malam tu kita start dalam pukul 8 dan habis dalam sekitar pukul 10. Okay, semasa belajar tu, benda biasa lah kadang-kadang kita belajar tu malam kan. Benda ni terjadi sewaktu nak pulang daripada kelas tu lah, kelas tambahan tu. Masa nak pulang tu, selalunya dekat dewan tu, kita orang buat kat dewan. So dewan kita orang dewan terbuka. So terbuka lah. So malam selalu dewan tu terbuka. So malam tu kita orang macam tutup pula lampu tu. Kita orang pergi tutup, tak tahu kenapa, sebab nak balik lagi. So kita tutup lampu tu, and then ada seorang kawan aku ni, dia jenis yang boleh nampak, ada dia mata ketiga kan. So dia boleh nampak. Lepas tu lepas dia ternampak, kita orang ni dewan kita orang, atas dewan kita orang tu ada kelas. So kawan aku ni jadi nampak. Lepas tu dia terpandang dekat atas dewan kita orang tu kelas kan. Kelas ada 4 tingkat, dewan bawah sekali. Lepas tu kelas tingkat 1 tu, dia ternampak dekat mak-mak komputer tu ada benda. Ada macam ada benda tu lah, tapi aku tak sure dia macam nenek ke ataupun pontianak ke, kita tak tahu kan. Sebab sekolah aku ni, belakang sekolah aku adalah hutan sebenarnya, dan ada orang kata dulu tu pengkampungan bunian ya. So kau milikku. So aku pun tak sure betul ke tak, tapi apa yang aku dengar lah daripada orang kata, memang belakang tempat sekolah aku dulu adalah hutan. So dah tebal, dah gondol semua tanah, so jadilah sekolah. So kawan aku ternampak dekat arah satu tu. Lepas tu dia kata cepat-cepat jom balik. Dia pun muka dah lain. Aku pun macam pelik lah. Masa aku tengok dia kan, masa tu gelap pun tak nampak. Aku tengok dia dah muka dah, reaksi dia dah lain. So semua orang macam dah dapat agak lah, sebab kita orang lah kenal dia ni. Kalau dia macam pelik, mesti dia nampak sesuatu kan. So dia
ternampak sesuatu, and then dia suruh balik, jom balik cepat-cepat. So aku punya teacher pun macam, what's wrong? So macam kita orang macam terus urgent turun balik, sebab dia dah kata balik kan. Kita orang pun, aku pun macam tercari, aku ni jenis macam tercari mana nak tengok kan. So aku pun tak nampak lah, maybe dia je yang nampak kan. So tu satu. Selepas pagi ni dia cerita yang dia nampak tu adalah Pontianak dekat arah satu tu, dekat mama komputer tu. Dia nampak, dia mandang ke arah dia. So macam kalau kau nampak kan benda tu mandang kau, mesti kau takut, memang kau lari lah kan. Memang kau takkan tengok dia balik lah kan. Mesti kau macam, ya Allah Tuanku. Okay, kisah seram yang kedua berlaku semasa sekolah menengah juga. Okay, time tu ada kes histeria lah dekat bangunan blok lain lah, bukan dekat Dewan tu, tapi blok lain, tapi aras atas sekali lah. Dulu time tu aku PMR lah. Okay, PMR. Lepas tu ada kes lah budak histeria, sampai ada satu kes tu dia nak terjun daripada bangunan daripada tingkat atas sekali sampai nak turun ke bawah lah. Dia ada percubaan untuk nak terjun daripada bangunan lah. Sangat bahaya lah kan, sebab nak terjun daripada bangunan kan, dah tinggi kan. So ada kes lah nak terjun daripada bangunan. So kita orang panggil lah ustaz. Setiap sekolah kan ada ustaz kan. So ustaz ni berubat lah semua. Aku ni dengar daripada orang kata lah, sebab aku tak pernah tengok dia. And then budak tu pun direhatkan di rumah lah, sebab kalau dia pergi sekolah maybe dia akan kena tu lah. Kalau dia pergi sekolah dia akan kena histeria, and then dia akan percubaan untuk nak terjun daripada bangunan lah. So pihak sekolah minta dia duduk dekat rumah saja, bercuti sehingga dia sihat lah sepenuhnya. So bila ustaz tu berubat, dan dia menceritakan dekat aras tu ada penunggu, iaitu seorang dia bukan nenek, dia macam benda tu, makhluk halus tu yang telah berusia 500 tahun. Dan nama dia, kalau tak silap aku, nama dia Mika kot. Tak sure perempuan ke lelaki, sebab Mika ni ada banyak gender kan, boleh perempuan boleh lelaki. So rasa perempuan berusia 500 tahun yang bernama Mika yang berada di aras tu lah. So bila aku dah dapat tahu tu, memang agak scary lah kalau kita nak pergi kelas tambahan malam ke apa ke. Memang agak sunyi lah sekolah aku tu, sebab dekat dengan hutan. Sebenarnya belakang tu hutan, kiri kanan hutan, tapi dah hutan pun dah tak banyak dah sekarang, sebab dah banyak pembangunan perumahan dah banyak sekeliling tu, tapi still ada hutan lah belakang sekolah tu. So bila perempuan kita orang dah dapat tahu yang penghuni di aras tu berusia 500 tahun, so kita tak boleh expect lah macam mana rupa dia yang sangat tua, busuk, dan boleh bayangkan lah macam mana orang yang berusia 500 tahun yang berada di situ. Korang rasa macam mana perasaan yang orang yang selalu kena dan berjumpa dengan dia? Cerita yang last kali adalah semasa aku zaman sekolah juga. Time tu aku pergi perkemahan badan beruniform. Time tu aku mewakili sekolah aku bertanding dengan sekolah lain daerah Tulu. So aku pergilah bertanding dan aku telah terpilih dan akan berkampung dekat satu sekolah ni sebelum kita orang bertanding di peringkat negeri untuk lawan semua daerah lah kan yang berada di Pahang. So aku berkampung kat situ selama seminggu juga. Okay, masa aku berkampung dekat situ, sekolah tu berada di Felda So agak berhutan lah sekolah tu. So kiri kanan agak hutan dan dia ada asrama.
So masa aku masa aku masuk dekat asrama dia tu, maybe aku rasa tu ada hari pertama dalam hidup aku duduk asrama. So bila aku rasa aku belajar duduk asrama start daripada tu, and then selepas daripada tu aku dah biasa duduk asrama macam mana. So aku tak rasa macam homesick ke apa ke, sebab aku dah biasa. Sebab masa dekat badan beruniform dulu pun aku dah belajar untuk cara duduk asrama, suasana dia macam mana. So aku dah biasa. So waktu aku duduk asrama tu, sekolah tu beri untuk dia satu kontinjen tu ada lelaki dalam 12 macam tu lah, 12 ke 15 macam tu. Dan dia letakkan dalam satu bilik. Satu bilik ni ada berapa katil saja, ataupun time kita orang tu tak dapat katil pun, so tidur atas lantai je, agak tak selesa lah. So aku ni sekolah aku 3 orang je lelaki. So kita orang ni macam kenal lah, macam kita orang rapat-rapat lah dengan orang budak yang sekolah situ, dan dia pun terpilih. So kita orang macam, weh tak selesa lah, boleh tak tumpang bilik kau ke? Lepas tu dia kata lah, boleh, jom lah tumpang bilik aku. Sebab bilik aku budak-budak housemate aku tak ada balik sebab cuti kan. So kita orang pergilah dekat bilik dia tumpang. Lepas tu nak jadikan satu malam tu semua macam ada yang tidur, ada yang tak tidur. Macam aku ni memang tidur awal sebab aku tak biasa tidur lambat. Aku tidur awal. Lepas tu dia bilik air dia dalam bilik jugalah. So waktu aku tidur tu, aku terjaga, and then aku terpandang dekat bilik air tu. Aku ternampak ada satu orang tau yang berdiri dan memandang ke arah aku, macam bayang-bayang gelap mandang aku. Gila dia, aku tak sure lah nama dia, tapi aku berilah nama dia Ahmad. Lepas tu dia tegak je. Lepas tu dia masuk dalam tandas, dia belah. Lepas aku macam lepas tu aku macam tak apalah, dia tak nak layan aku kan. So aku tidur dah balik. Lepas tu aku terdengar ada orang bising riuh kan, masuk bilik. Rupanya kawan aku 2 orang tu, yang satu sekolah aku tu dengan dia, baru masuk dalam bilik. Aku macam Ahmad, kau bukan kat pergi latah tandas ke tadi? Cakap tak adalah, aku baru balik ni dengan si Akil dengan si Akif ni. So aku macam, siapa yang berdiri mandang aku dekat tandas tadi kan? So aku masuk dekat katil, benda tu mandang aku daripada tandas ke katil. So aku macam okay, aku buat tak tahu je. Lepas tu budak ni kata, jomlah kita jalan-jalan dekat aras atas kali, nak ramai-ramai. Masa tu kita orang satu kontinjen tu kan lelaki, jomlah kita pergi naik aras atas saja jalan-jalan. Nak jadikan cerita, aras atas tu adalah aras kosong tau, store. Maksudnya setiap kelas tu semua store. So kita orang memang tak ada kerja malam tu. Aku ni jenis takut. So aku waktu naik atas memang aku pegang lah kawan aku kan. Aku pegang dia orang, memang suka-suka naik atas tu. Lepas tu suka-suka jalan-jalan. Masa dah jalan tu, ada yang mulut kawan aku ni celupa. Kontinjen aku tu dah celupa mulut dia. Dia kata, apa tu? Lepas tu kita orang macam, kau ni main ni malam ni, masa tu ke 12 dah. Memang cik nahas lah orang kata kan. Apa tu? Lepas tu kawan aku ni, kita orang tengok lah tak ada. Lepas tu kawan aku ni ternampak waktu jalan tu, dalam store tu ada benda kain putih yang berdiri tegak mandang kita orang. Kawan aku macam, lari. Turun ke tangga, and then turun ke bawah. Lepas tu kita orang macam, kenapa? Sampai dekat bilik, kau tak nampak ke ada benda tadi dekat dalam kelas tadi, kat store tadi? Kita macam, tak nampak. Lepas tu dia kata, itulah mulut kau dengan celupa kan dah ada. So dia nampak kan. Lepas tu dia cerita, memang dia tidur malam tu, memang kita orang tidur rapat-rapat lah, memang takut kan. Aku dah kena tadi. Lepas tu yang kawan aku tu tak nampak pula. So lepas tu kawan aku yang sekolah situ ceritalah, belakang asrama kita ni adalah tanah perkuburan sebenarnya. Lepas tu aku macam tanah perkuburan, no wonder lah kan. So tanah perkuburan kat belakang. Dulu ni tanah perkuburan kat belakang ni. So sekolah dia pun agak
menyeramkan lah kan setiap malam. Ada je kes-kes yang diganggu oleh benda-benda yang tak sepatutnya kan. So dia minta kita orang macam baca apa-apa kan, baca surah ke. Malam tu kita orang, kawan aku macam jom lah tidur dekat masjid, surau kan sepatutnya surau. So pergilah surau, tidur dalam surau tu. Dah subuh baru kita orang balik kat asrama tu, sebab takut punya pasal kan. So kita pergilah. Itu saja kisah tu. Memang agak macam quite new challenging kepada aku, kepada kawan aku jugalah. Sebab benda ni kan kita pun tak dapat nak tahu dia datang ke tak kan. So kita just berdoa dan minta dilindungi oleh Allah lah. Bagi korang yang belum tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe kat tepi tu, tekan on, dan jangan lupa like, comment and share. Okay, share kat bawah tu. Kalau korang ada cerita yang ingin aku sampaikan ataupun aku persembahkan cerita korang balik, korang boleh komen kat bawah. Dan korang boleh suggest juga cerita apa yang korang nak untuk video akan datang. Okay, itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih, bye bye, jumpa lagi.